Okey. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Pendahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Semalam 31 Ogos merupakan hari ke-83 pelaksanaan PKPP dan pihak PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 4,768 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 16,508 anggota. Task Force telah membuat 63,125 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,841 pasaraya, 5,423 restoran, 1,929 penjaja dan 2,379 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,466 tempat ibadah serta 1,556 tempat riadah. PDRM telah menahan seramai 778 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 98 individu telah direman dan 7 individu lagi dijamin. Seramai 673 individu dikenakan kompaun. Ini saya kira merupakan jumlah yang terbesar dikenakan kompaun dalam satu hari selepas PKPP dilaksanakan. Ini menunjukkan bahawa keingkarannya bertambah. Mungkin rakyat telah pun merasakan bahawa PKPP sudah tidak ada, SOP tidak perlu dipatuhi. Jadi sebab itulah ramai yang dikenakan kompaun. Antara kesalahan yang ramai, yang banyak dikenakan kompaun, yang paling tinggi sekali adalah aktiviti pub dan kelab malam. Seramai 600 individu dikenakan tindakan. Manakala aktiviti yang melibatkan penjarakan sosial adalah seramai 127, iaitu bersesak dan tidak memakai pelitup muka. Ya. Kalau pakai pelitup muka, saya percaya tidak akan ada tindakan. Tetapi tidak memakai pelitup muka. Ada orang bertanya, kalau bergambar ni tiba-tiba berimpit, macam mana? Sama saja konsep dia, asas prinsip dia sama. Kalau berimpit, memakai pelitup muka, tidak dikenakan tindakan. Ya. PDRM hari ini telah pun membuat keputusan, iaitu jika ada serbuan ataupun pemeriksaan mengejut di pusat-pusat hiburan, mereka akan membawa bersama pihak pegawai daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Jika ada tangkapan dilakukan seperti di kelab malam dan juga pub ni, ya, jika ada tangkapan dilakukan dan pihak PBT tidak bersama, senarai akan dihantar ke PBT, kerana PBT yang berkuasa untuk menutup satu-satu premis perniagaan di setiap kawasan PBT, bukan kuasa polis. Polis hanya boleh memberikan kompaun, tapi untuk menarik lesen perniagaan dan sebagainya, ianya adalah di bawah kuasa PBT. Melihatkan kepada jumlah yang begitu tinggi, keingkarannya, ketidakpatuhan di kelab-kelab malam dan sebagainya,
maka PBT diminta untuk membantu polis mengambil tindakan yang lebih lagi, bukan setakat compound tetapi menutup pusat-pusat perniagaan tersebut. Suka saya nyatakan bahawa kesalahan kelab malam dan pub ini bukan kerana kesalahan melanggar SOP, ya, kerana kelab malam dan pub sehingga hari ini masih belum dibenarkan beroperasi, masih lagi di dalam senarai negatif. Jadi tindakan membuka kelab malam, pub dan sebagainya, ianya adalah melanggar SOP dan akta, melanggar akta ini kerana ianya masih lagi di dalam negative list. Jadi tindakan kepada mereka bukan kerana SOP semata-mata, tetapi mereka masih tidak dibenarkan operasi. Dan task force ini akan terus mempertingkatkan pemeriksaan dan tindakan seperti saya sebutkan tadi, bukan setakat compound tetapi pemilik premis akan dikenakan tindakan, malah PBT telah pun kita minta untuk mengambil tindakan tegas seperti menutup ataupun menarik balik lesen-lesen perniagaan mereka. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benteng yang melibatkan PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, Rela dan agensi lain terus mengawal ketat sempadan negara bagi secara bersepadu dari dibolusi oleh pendatang-pendatang asing tanpa izin, terutamanya yang melibatkan lorong-lorong tikus. Kita amat bimbang sekali dengan kemasukan mereka kalau tidak dikekang, kerana ianya mampu untuk merebakkan COVID-19 di kalangan rakyat kita. Semalam PDRM telah membuat 63 sekatan jalan raya Ops Benteng dan memeriksa 29,870 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti ini, terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan seorang warga asing di sekatan jalan raya di atas kesalahan immigration. Seperti yang saya sentiasa sebutkan, kerajaan akan mengenakan tindakan tegas kepada mana-mana parti yang memasuki negara kita secara haram, dan juga tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang bersekongkol dengan parti yang memasuki negara kita secara haram ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 9,799 operasi yang merangkumi 134 zon. Semalam sebanyak 7 operasi sanitasi dilaksanakan yang meliputi 5 zon di 4 buah negeri termasuk Melaka, 3 operasi, Sabah 2 operasi, Kedah dan Sarawak 1 operasi. Operasi Ops Sanitasi ini juga melibatkan 27 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 70 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT, dan turut serta adalah 5 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai hingga 31 Ogos, seramai 20,840 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Daripada jumlah tersebut, seramai 8,767 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 72 hotel dan 4 institut latihan awam di seluruh negara. 66 individu pula telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 12,007 individu telah didischarge dan dibenarkan pulang ke rumah. 66 individu yang dihantar ke hospital, sama ada mereka positif COVID ataupun mereka mempunyai gejala. Walaupun ada gejala, kita hantar juga ke hospital. Dan sehingga hari ini kita sudah tidak mendengar lagi
rungutan-rungutan yang berkaitan dengan stesen kuarantin. Jadi kita ucap terima kasihlah kepada NADMA kerana isu-isu yang pada peringkat awal agak ada isu yang timbul tentang kelewatan dan sebagainya. Perkara itu telah pun diselesaikan dan tidak ada isu lagi yang timbul di pintu-pintu masuk dan juga di pusat-pusat kuarantin. Mengenai barang keperluan asas, saya lama tak maklumkan perkara ini. Semalam Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN/HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 12 jenis bekalan barangan di 724 premis perniagaan termasuk 537 peruncit, 158 pemborong dan 29 penghilang. Secara keseluruhan, bekalan barangan keperluan mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara secara berterusan dan ianya mudah diperolehi. Pegawai Penguatkuasa KPDN/HEP juga telah melakukan 1,264 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP dan mendapati 1,196 premis mematuhi SOP yang ditetapkan. 45 premis diberikan nasihat dan 25 premis lagi telah diberi amaran kerana tidak patuh kepada SOP. Di dalam tempoh PKPP ini, kerajaan ingin menggesa pengusaha dan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan kawalan kendiri termasuk penjarakan sosial di dalam premis-premis perniagaan, terutamanya sewaktu aktiviti membeli barangan. Kementerian Pertanian juga dalam laporan mereka telah melaporkan mereka telah pun membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan juga telah pun memberikan jaminan bahawa barang keperluan adalah mencukupi di peringkat pengeluar. Tadi KPDN/HEP di peringkat di premis-premis perniagaan, tetapi Kementerian Pertanian di peringkat pengeluar. Sebagai contoh, sayur misalnya, di peringkat pengeluar sayur, dan mereka telah mengesahkan bahawa barang keperluan mencukupi. Jadi tidak perlu rakyat dinasihatkan supaya tidak bimbang tentang kecukupan bekalan makanan ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat beberapa negara di dunia mengalami peningkatan mendadak kes COVID positif ini. Di negara Eropah, di negara Asia sendiri, beberapa negara mencatatkan kenaikan mendadak kes COVID positif ini. Jadi mesyuarat hari ini peka tentang perkara ini dan telah membuat keputusan, iaitu untuk mengenakan sekatan kemasukan kepada pemegang PAS jangka panjang, ya, yang melibatkan warga asing, ya, yang melibatkan warga asing. Kalau dulu saya dah umumkan beberapa kelonggaran diberikan, ya, tetapi melihatkan kepada perkara ini, kerana kenaikan kes mendadak ini, maka kita telah pun membuat keputusan untuk mengenakan sekatan kemasukan kepada PAS jangka panjang bagi warga negara India, Indonesia dan Filipina. 3 negara ini, ya. Sekatan ini akan bermula berkuat kuasa pada Isnin 7 September 2020. Sekatan ini merangkumi yang pertama PR, penduduk tetap, warga negara asing yang lama di sini yang mendapat PR balik ke negara mereka dan mau comeback, baru datang balik.
kita tidak membenarkan. Kalau dulu ni dibenarkan, PR dibenarkan, Malaysia my second home atau Malaysia rumah keduaku, dulu kita benarkan. Tetapi sekarang ni untuk ketiga-tiga negara ini juga kita tidak membenarkan. Expatriate, semua expatriate termasuk EP1 profesional yang memegang PVP ataupun professional visit pass juga tidak dibenarkan. Pas resident, pasangan kepada warga negara Malaysia serta anak-anak mereka, baru 2-3 minggu lepas kita umumkan, kita benarkan dengan syarat mereka mempunyai pas jangka panjang dan mereka boleh memohon apabila tiba di negara kita selepas keluar daripada immigration. Untuk 3 negara ini juga kita tidak membenarkan. Dan yang terakhir jadi adalah pelajar warga negara berkenaan. 3 negara tadi, India, Indonesia dan Filipina. Warga negara mereka yang pelajar yang belajar di Malaysia, yang ingin balik untuk belajar di Malaysia, juga setakat ini kita tidak membenarkan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori yang dulunya kita longgarkan, sekarang kita perketatkan semula. Walaupun negara-negara lain kita masih lagi membuat kajian. Seperti yang disebutkan oleh Kementerian Kesihatan, apabila tiba musim sejuk nanti, kemungkinan besar berlaku peningkatan COVID positif di negara-negara yang mengalami musim sejuk. Jadi perkara ini kita sedang perhatikan, dan jika berlaku kenaikan yang mendadak, maka mungkin kita akan mengeluarkan perintah yang sama kepada negara-negara tersebut. Tapi perkara ini masih lagi di dalam pertimbangan. Cuma setakat hari ini ialah kita fokus kepada 3 negara yang sedang menunjukkan peningkatan mendadak ini. Ya, segala keputusan kita setelah kita mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Perintah kawalan pergerakan di Kedah, iaitu di Aman Jaya. Waktu saya mengumumkan PKPD, perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan secara pentadbiran, saya maklumkan bahawa tarikh tempohnya belum diputuskan, tempoh berakhirnya PKPD tersebut. Hari ini mesyuarat telah pun memutuskan bahawa perintah kawalan ini akan berkuat kuasa sehingga 10 September 2020. Ya. Dan sehingga hari ini Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun membuat saringan swab test kepada 12,533 individu daripada jumlah keseluruhannya 22,360. Jadi dah lebih daripada 50%. Kita jangka dalam beberapa hari selesai semuanya disaring dan keputusannya akan diperolehi selepas itu. Ya. Dan saya harap penduduk yang berada di kawasan perintah kawalan ini supaya mematuhi setiap SOP dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian. Satu lagi yang saya nak sebutkan mengenai tabung COVID-19, ya, yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 11 Mac 2020. Kini telah menerima sumbangan sebanyak 44,517 juta ringgit. Antara penyumbangnya termasuklah institusi-institusi diraja, syarikat-syarikat korporat dan rakyat Malaysia secara individu. Daripada jumlah tersebut, 31.5 juta telah dibelanjakan untuk program bakul makanan sebanyak 25.23 juta, bantuan khas pengurusan kematian
119 orang, sebanyak RM595,000, dan bantuan khas hilang pendapatan 4,134 orang, sebanyak RM5.6 juta. Tarikh tutup permohonan bantuan khas telah dilanjutkan mengikut tempoh pelaksanaan PKP, iaitu sebulan selepas PKP ditamatkan. Dan tabung ini juga akan ditamat, iaitu tabung ini juga akan ditamatkan sebulan selepas PKPP ditamatkan. Jadi kalau 31 bulan Disember tu merupakan tarikh akhir, maka sebulan lepas itu kita akan tutupkan. Jadi maklumat mengenai tabung ini boleh didapati di laman sesawang Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan ataupun NADMA. Oleh kerana tabung ini masih dibuka, maka saya menyeru kepada syarikat-syarikat korporat, individu dan mana-mana pihak yang ingin memberikan sumbangan, bolehlah terus menyumbang kepada tabung COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam rakyat Malaysia di seluruh negara dan di seluruh dunia telah menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-63. Kita ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana sambutan tahun ini walaupun disambut oleh rakyat Malaysia, tetapi disambut di dalam suasana yang berbeza. Di Putrajaya, sambutan dilaksanakan semalam, tetapi dilaksanakan di dalam suasana norma baru dengan SOP yang ketat. Begitu juga kita lihat di seluruh negara, di negeri-negeri, di daerah-daerah, sambutan juga dilaksanakan tetapi di dalam suasana yang berbeza, iaitu norma baru dengan mengamalkan SOP yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan. Walaupun terdapat segelintir yang engkar seperti tangkapan di kelab malam dan pub tadi, tetapi secara keseluruhannya kerajaan sangat terima kasih kepada rakyat. Dan seperti kita tahu, PKPP ini akan diteruskan sehingga 31 Disember 2020. Dan SOP yang sama yang kita pernah patuhi dulu akan terus dikekalkan. Jadi saya harap rakyat akan terus mematuhi setiap SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan. InsyaAllah kalau kita mematuhi setiap SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, InsyaAllah kita akan berjaya mengekang penularan COVID-19 di bumi Malaysia ini, yang kita lihat hari ini masih dapat dikawal dengan baik oleh pihak kerajaan. Jadi untuk menjamin keselamatan diri, keluarga dan masyarakat, amalkan kawalan kendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Sebelum ni PM umum PKPP disambung hingga 31 Disember dan kadar denda bagi mereka yang langgar peraturan akan dinaikkan sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali ganda. Jadi adakah kadar ini sudah diperhalusi, sebab seperti yang Datuk Seri katakan tadi, semakin ramai yang ingkar SOP? Ya, ramai yang beri berbagai-bagai pandangan lah. Ramai yang berpandangan kalau boleh dinaikkan sampai 10,000 pun. Ya, walaupun pindaan akta ini, walaupun bagaimanapun ianya melibatkan akta 342. Di dalam akta 342, kerajaan tidak ada pilihan, iaitu maksimum compound adalah RM1,000 sahaja. Jadi sekarang ni kita sedang membuat kajian. Pihak kajian sedang membuat kajian kerana ianya juga melibatkan akta lain. Kita dimaklumkan oleh Menteri Undang-Undang bahawa di bawah Akta Interpretation Act ataupun Akta Interpretasi, maksimum compound adalah RM1,000. Jadi kalau kita nak pindah Akta 342, nak tingkatkan hukuman, Akta Interpretation pun perlu juga dipindah. Jadi kita telah pun menyerahkan kepada Menteri Undang-Undang untuk melihat
dan meneliti perkara ini dan berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan. Kalau perlu pindaan, maka kita akan pindah, dan jika dipindah, ianya perlu diluluskan oleh Parlimen kerana ianya melibatkan akta. Jadi prosedur tu akan kita patuhi, ya. Jadi daripada kajian, selepas dicadangkan, akan diluluskan dulu oleh Kabinet, bawa ke Parlimen, diluluskan oleh Parlimen, lepas itu bawa ke Dewan Negara untuk diluluskan oleh Dewan Negara sebelum digazetkan untuk baru boleh dilaksanakan. Jadi perkara ini sedang dipertimbangkan dan diperincikan dan dikaji oleh Kementerian Kesihatan bersama dengan Menteri Undang-Undang. InsyaAllah, ya, kalau ada apa-apa perubahan kita umumkan nanti. Terima kasih. Mengenai kenyataan KP Kesihatan semalam berkaitan kesiapsiagaan hadapi peningkatan kes pada musim sejuk di luar negara, bagaimana persediaan dari segi keselamatan bagi menghadapi situasi ini, Ustaz? Ya, mesyuarat tadi pun kita bincangkan soal ini kerana Kementerian Kesihatan membentangkan mengenai kerisauan tentang kes meningkat mendadak apabila musim sejuk berlaku di negara-negara Eropah dan negara-negara Asia pun yang melibatkan negara yang akan mengalami musim sejuk ini. Jadi kita minta supaya Kementerian Kesihatan membuat satu perancangan yang lebih detail tentang bagaimana menghadapi musim sejuk ini, ancaman-ancaman COVID-19 sewaktu musim sejuk, terutamanya daripada negara-negara imported cases ini. Jadi sebab itulah salah satu caranya ialah telah pun kita laksanakan hari ini, iaitu memperketatkan kawalan sempadan, terutamanya daripada warga asing yang datang daripada negara-negara yang berkaitan. Jadi tapi yang lebih membimbangkan adalah rakyat Malaysia yang berada di negara-negara musim sejuk yang pulang ke negara kita. Iaitu lebih membimbangkan. Dari segi kawalan sempadan untuk warga asing, saya dah sebut tadi, untuk India, Indonesia dan Filipina ini mungkin kita boleh gunakan apabila timbul isu yang berkaitan dengan negara musim sejuk. Tetapi yang lebih susah adalah rakyat kita. Rakyat kita berada di negara musim sejuk dan mereka akan balik, kalau mereka balik ke Malaysia. Dan kita tidak boleh menyekat rakyat kita untuk pulang ke negara kita kerana bertentangan dengan perlembagaan, ya, kebebasan untuk bergerak rakyat kita untuk balik ke negara kita. Malah saya percaya akta immigration pun tidak boleh menyekat rakyat kita balik ke negara kita. Jadi kita akan lihat secara menyeluruh kepada warga asing, termasuk juga warga negara kita, apa tindakan-tindakan seterusnya. InsyaAllah Kementerian Kesihatan Malaysia akan membentangkan perancangan mereka dan tindakan seterusnya nanti, apa pelan tindakan mereka. Okey. Assalamualaikum Dr. Sri, Farhan daripada Bernama. Berkaitan dengan operasi kelab malam, seperti yang Datuk Seri umumkan tadi, semalam catat yang paling tinggi 600. Dan memandangkan kita akan extend lagi PKP ini dan mungkin akan berlaku trend peningkatan yang ingkar PKP ini di kelab malam. Dan Datuk Seri pun ada mention tadi, PBT boleh ambil tindakan membatalkan lesen dan menarik balik lesen mereka yang ingkar ini. Jadi mungkin di peringkat PDRM akan perhebatkan lagi pemeriksaan di kelab-kelab malam, dan mungkin di peringkat kerajaan sendiri ada tak teliti tindakan yang lebih tegas lagi pada mereka ini, sebab memang kita expect akan lagi banyak mereka yang ingkar PKP, ingkar SOP PKP ini di kelab malam. Terima kasih. Ya, okey. Kita pun nampak yang aktiviti kelab malam ni berterusan daripada PKPP lagi, walaupun kita tidak membenarkan mereka membuka, tapi banyak yang melanggar undang-undang ini. Dan yang terbanyak, yang paling tinggi sekali adalah semalam lah. Mungkin mereka nak celebrate Hari Merdeka agaknya. Jadi itu tiba-tiba berlaku peningkatan yang mendadak. Dan kita memandang serius perkara ini. Sebab itu kita bincang khusus pagi tadi dari segi tindakan seterusnya. Walaupun PDRM seperti kita tahu boleh mengeluarkan compound, saman dan compound
Dan mereka juga boleh membuat tangkapan dan boleh menghadapkan mereka ini ke mahkamah. Kerana bukan setakat melanggar SOP, tetapi melanggar sekatan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kerana seperti saya kata, kelab malam dan pub belum lagi boleh dibuka. Tapi mereka membukanya secara haram. Tindakan mereka salah di sisi undang-undang. Jadi, selain daripada pihak polis akan mengenakan tindakan yang tegas, kita juga seperti saya sebut tadi meminta kepada PBT supaya bersama dengan pihak polis supaya jika mereka masih mempunyai lesen walaupun tak boleh beroperasi, lesen mereka boleh dibatalkan terus. Tetapi kepada pengusaha, pihak polis boleh mengambil tindakan untuk menghadapkan mereka ke mahkamah untuk mencadangkan kepada peguam negara untuk di-charge di mahkamah dan sebagainya. Jadi kita beri jaminan tadi bahawa tindakan tegas akan diambil kepada mereka ini. Sebenarnya di luar negara, walaupun di Europe sekalipun, pub, kelab malam dan sebagainya masih juga belum dibenarkan operasi. Banyak negara di luar negara pun masih, di Eropah pun tidak membenarkan kelab malam beroperasi. Jadi insya-Allah kita akan mengambil tindakan yang tegas kerana dari segi jumlah yang ditahan, yang ditangkap dan sebagainya adalah berpunca numbersnya tinggi kerana sebahagian besarnya adalah daripada kelab malam dan pub ini. Kita akan ambil tindakan yang lebih tegas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.